Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Niyatul Musalli pada halaman kitab Jawi 23. 23 baris yang ke-7 daripada atas. Baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan jika kita kata sebab diiringi solat zuhur kemudian daripada Jumaat, kemudian daripada menunaikan selesainya solat Jumaat, serta diperoleh bilangannya bilangan solat Jumaat. Mengiringi itu sebab apa solat zuhur, sedangkan solat Jumaat telah ditunaikan, telah selesai dah. Hal keadaan cukup syarat Jumaat, iaitulah 40 bilangannya. Jadi iringi solat zuhur tu kerana banyak yang tiada tahu rukun sembahyang, dan juga banyak yang tidak kena Fatihahnya. Fatihah bagi orang yang dikatakan menunaikan solat Jumaat tadi. Ni kita masih lagi dalam perbicaraan berkaitan dengan solat Jumaat, yang mana kita maklum syarat Jumaat, solat Jumaat ini hukumnya fardu ain, wajib. Apabila seseorang itu terlekat padanya kewajipan, syarat bagi wajibnya solat Jumaat, maka wajiblah ke atasnya untuk solat Jumaat. Maka solat Jumaat ni dia ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat. Antara syarat-syarat Jumaat ni mestilah 40 baru boleh mendirikan Jumaat. Kalau tak cukup 40, tak boleh nak mendirikan Jumaat. 40 tu pula mestilah yang mahir dalam bab solat, dengan bahawa solat orang yang termasuk dalam 40 tu mereka yang sah solatnya, bukan orang yang tak pandai solat. Itu beberapa syarat-syarat. Maka apabila cukup semua sekali syarat-syarat sah bagi solat Jumaat,
maka kita mendirikan solat Jumaat tu, maka sahlah solat kita. Sahlah sembahyang kita. Yang mana solat Jumaat ni hukumnya wajib berjemaah. Wajib berjemaah. Tu hukum solat Jumaat. Jadi manakala dia wajib berjemaah, kalau nak solat sendiri-sendiri boleh ke solat Jumaat ni? Hukumnya tak boleh. Bahkan haram, berdosa solat sendiri-sendiri Jumaat tanpa berjemaah. Yang mana berjemaah tu syarat dalam mazhab kita 40. Tu solat berjemaah pada solat Jumaat hukumnya wajib. Tak sama dengan solat fardu 5 waktu yang lain daripada Jumaat di hari Jumaat. Yang mana hukum berjemaah di lain daripada solat Jumaat sama ada zuhur, maghrib, isyak, subuh, asar. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Yang tu hukumnya pendapat yang pertama fardu kifayah, pendapat yang kedua sunat muakkadah. Manakah yang lebih kuat? Sunat muakkadah. Itu hukum solat berjemaah di lain daripada solat Jumaat. Maka tak kala tu Jumaat ni wajib berjemaah, maka kita pun kena pandailah solat Jumaat ni. Nak dibilangkan dalam 40 ni, mestilah daripada mereka-mereka yang wajib Jumaat. Siapa hak wajib Jumaat di antaranya? Iaitu mereka-mereka yang sembahyang dia tu sah. Antaranya, maknanya syarat wajib Jumaat ni mestilah terdiri daripada kalangan orang yang mustautin, sebagaimana hak perbicaraan kita yang lalu itulah. Kemudian juga antaranya mestilah orang ni hak nak dibilangkan 40 ni syarat bagi berjemaah di solat Jumaat. Kalau kurang daripada tu tidak sah Jumaat kita. Maka daripada kalangan makmum-makmum yang tersebut dalam 40 ni, mestilah solat dia tu sah. Solat dia buat tu betul. Rukun-rukunnya betul. Sama ada rukun yang dilakukan, yang disebutkan dengan rukun fi'li, dan juga rukun qauli. Rukun fi'li, rukun perbuatan, dan juga rukun fi'li, rukun qauli, rukun yang bangsa kata. Tu mesti kena tu. Kalau baca pun tak pandai, Bismillahirrahmanirrahim, banyak tak bunyi, hak ni solat dia tak sah di awal lagi. Solat dia tak sah. Ataupun bab niat. Di solat Jumaat, niat jadi makmum wajib dalam takbiratul ihram. Wajib. Allah, sahaja aku solat Jumaat 2 rakaat kerana Allah, kena hadirkan dalam hati kita, aku jadi makmum. Niat makmuman wajib dalam takbir. Kerana apa? Kerana syarat Jumaat mesti berjemaah. Kalau niat makmum luar daripada takbir, solat kita tidak sah. Tak sah. Tak sama dengan solat berjemaah di lain daripada solat Jumaat. Di solat maghrib contohnya, solat isyak nanti, Allahu Akbar, hadirkan dalam hati kita, aku ni semaya isyak 4 rakaat kerana Allah. Makmuman tak hadirkan dalam hati kita ketika mana takbir, solat tetap sah. Kalau tak hadirkan sehingga habis, jadi solat tu solat sendiri. Kalau hadirkan dalam takbir, lepas daripada takbir dalam Fatihah ke,
maka solat kita tadi jadilah. Cuma ulama ada berselisih, maknanya kat situ berbahas adakah dapat 27 ataupun tidak bagi mereka yang niat makmum lepas daripada takbir di solat lain daripada Jumaat. Dapat ke tidak? Dapat ke tidak fadilah 27 tu? Yang eloknya niat di dalam takbiratul ihram sebagai makmum. Adapun dalam solat Jumaat wajib tak niat dalam takbiratul ihram makmum, pertambatan kita dengan imam, solat kita tidak sah. Tu kena tahu selok belok, mesti betul segala rukun-rukun bagi sembahyang kita. Tu wajib berjemaah di solat Jumaat, maka berjemaah tu ialah 40. Maka bila cukup segala syarat-syarat Jumaat, syarat-syarat sah bagi Jumaat, maka sahlah solat kita. Bila sah solat kita, tidak boleh lagi diiringi dengan solat zuhur. Tak boleh dah, haram. Haram. Sembahyang selesai dah Jumaat, nak iring solat zuhur pula, nak naik solat 4 rakaat solat zuhur. Allah saja aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah, contoh. Haram hukumnya. Bila selesai salat Jumaat, maka cukup, tidak perlu lagi mengiringi dengan solat zuhur. Baik, orang ni dia kata begini. Dia kata macam ni. Dan jika kita kata sebab diiringi zuhur ni, saya ni buat solat zuhur kemudian daripada Jumaat, serta sedangkan diperoleh bilangan Jumaat cukup 40 dalam berjemaah salat Jumaat tersebut, tapi saya iringi ni sebab apa? Kerana dia kata banyak orang yang tiada tahu rukun sembahyang, dan ramai orang yang tiada kena Fatihahnya. Sebab tu saya ulang. Sebab dalam ramai-ramai tadi, yang mana ada daripada kalangan mereka tu tak reti rukun solat. Sebab itulah saya iringi ni. Takut-takut solat tu tak sah Jumaat tadi. Dia ulang tu sebab tu. Dia ulang tu kerana ramai daripada kalangan makmum tadi, sama-sama makmum ni, yang tak pandai rukun-rukun sembahyang. Baca pun tak pandai, dia kata. Maka saya ulangi supaya ihtiyat pada ibadah. Ihtiyat maknanya supaya mengambil cermat pada ibadah. Takut tidak sah tadi. Saya pun maknanya tempel lah dengan solat zuhur hak setelah daripada solat Jumaat ni. Itu dia panggil ihtiyat. Lalu tu maka adalah yang demikian itu. Demikian kita ulangi itu tiada maka adalah yang demikian itu. Demikian ramai yang tak tahu rukun sembahyang ni terdapat dalam 40 yang mendirikan solat Jumaat ni. Maka yang demikian itu tiada disuruh mengulangi zuhur kemudian daripada Jumaat. Tak disuruh sebenarnya kita ulangi solat zuhur lepas daripada Jumaat. Sebab apa tak disuruh? Sebab adalah yang demikian itu, demikian yang berkata banyak yang tak tahu rukun solat daripada kalangan makmum tadi tu. Hak ni kata begitu tu pada bilangan ialah syak. Kena tambah macam tu. Ialah syak. Syak ni makna ragu-ragu. Kita tak yakin. Ialah syak pada bilangan-bilangan yang dimuktabarkan oleh syarak, iaitu diperoleh orang yang kamalnya, orang yang sempurna, iaitu 40 tadi. Kita duk syak sebenarnya. Kita duk syak cukup ke tak cukup, cukup 40. Tapi dalam ramai-ramai ni yang mana tak tahu rukun solat tu, kita duk syak. Ya ke tidak? Betul ke tidak? Maka bila syak,
maka tiada sah Jumaatnya dengan sebab syak pada bilangan-bilangan Jumaat muktabar. Jadi kita nak menunaikan solat Jumaat tu di awal-awal lagi tidak boleh. Tak boleh di awal-awal lagi. Takdirnya hak solat Jumaat ni cukup 40 gitu. Bukan lebih daripada 40. Cukup 40. Kemudian manakala cukup 40 yang syarat berjemaah bagi solat Jumaat, ada dalam ni hak tak pandai baca Fatihah. Jadi pada ketika itu tak cukuplah 40. Bila tak cukup 40, solat Jumaat di awal-awal lagi tak wajib. Tak wajib di awal-awal lagi kita untuk menunaikan solat Jumaat. Tak sah di awal-awal lagi untuk kita solat Jumaat. Maka tiada harus ia kerjakan Jumaat. Tak boleh nak kerjakan Jumaat pada ketika tu. Tetapi bahkan haram lagi tiada sah Jumaatnya. Tak boleh di awal lagi. Haram kita mendirikan solat Jumaat pada ketika tu. Lalu tu dah tak boleh nak mendirikan Jumaat, maka sembahyang zuhurnya itu wajib. Solat zuhur tu wajib. Kemudian daripada selesainya azan Jumaat tadi, jadinya dia tak perlu mendirikan Jumaat. Yang perlunya apa? Wajib mendirikan zuhur. Kerana apa? Kerana yang dia kata dalam 40 ni ada yang tidak sah sembahyangnya, tak pandai rukun solat, baca Fatihah pun tak reti contohnya, tasydid tak tahu mana hala contohnya. Jadi dalam keadaan tu kalau cukup 40 membuatkan jadi tak cukup, kerana mereka-mereka ini solat Jumaat tidak boleh didirikan. Maka manakala tidak boleh didirikan, maka wajib ke atas ini kampung solat zuhur. Tu nak ceritanya di sini, mengulangi solat zuhur tak boleh selepas mana buat Jumaat. Selesai Jumaat dah kita buat dah Jumaat yang sah, maka tak boleh dah kita nak mengiringi dengan solat zuhur setelah daripada tu. Kalau tak cukup 40, tak boleh solat Jumaat di awal lagi. Di permulaan lagi hukumnya tak boleh solat Jumaat. Kemudian solat zuhur. Tu bab solat Jumaat. Itu permasalahan. Baik, permasalahan yang seterusnya. Maka jika dikata orang, hanya hamba ni, saya ni, dia kata hamba tu saya lah. Maka jika dikata orang, dia kata begini, hanya sanya hamba ni, saya ni, taklid qaul qadim. Saya ni nak turut perkataan ulama yang dikatakan qaul qadim. Iaitulah apa qaul qadim ni? Qaul qadim ni maksudnya fatwa bagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika Imam Syafi'i berada di Iraq. Di Iraq. Asalnya Imam Syafi'i berada di Iraq. Kemudian Imam Syafi'i mengajar kat situ. Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Imam mujtahid. Dia tidak ada mazhab. Sebab dia alim sehingga pangkat mujtahid dah dia ni. Dia yang mengeluarkan hukum. Jadi ramailah anak murid dia, sehingga kan ada daripada kalangan anak murid ketika itu menimbulkan mazhab yang lain pula. Jadi setelah mana Imam Syafi'i dia didik dah anak murid dia, dia tinggal Iraq ni dalam keadaan anak murid dia semuanya hebat-hebat dah. Maka dia berpindah pula ke Mesir. Jadi setiap fatwa perkataan hukum yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i sewaktu berada di Iraq ni, itu dia panggil qaul jadid, qaul qadim. Perkataan fatwa Imam Nawawi yang dulu. Kemudian apabila berpindah pula Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Fatwa-fatwa ini hak berada di Mesir ni, maka ini dinamakan qaul jadid. Qaul jadid.
Maka kaul jadi hak di Mesir ni, ianya kebanyakannya bertentangan dengan apa yang telah difatwakan ketika Imam Syafi'i berada di Iraq. Jadi ketika itu kaul qadim yang mana fatwa Imam Syafi'i di Iraq ni dinamakan pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Ambil pakar hak mana? Ni hak sekarang ni. Hak ketika mana Imam Syafi'i berada di Mesir. Ini dia panggil qaul jadi, dan pandangan hak di Mesir ni lah pandangan yang kuat bagi perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat hak dulu-dulu hak dia juga, tapi hak dulu pendapat yang dhaif kebanyakannya. Cuma ada beberapa 2, 3, 4 masalah sahaja yang pendapat kuat difatwakan hak ketika mana di Iraq ni. Dia begitu. Qaul jadi ni pendapat baru ketika mana Imam Syafi'i berada di Mesir. Inilah pendapat yang kuat. Kena pegang hak ni. Hak ni, hak jadi ni. Baik. Lalu tu dia kata macam ni, saya nak turut pendapat qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Qaul qadim dalam masalah Jumaat ni, Imam Syafi'i kata boleh 3-4 orang boleh mendirikan Jumaat. Itu pendapat yang lama. Jadi pendapat yang lama hak ni. Atau dia kata saya nak taklid satu mazhab daripada mazhab yang lain, daripada mazhab Syafi'i, yang mana mengharuskan kurang bilangan daripada 40. Saya nak ikut salah satu daripada mazhab yang lain. Begitu dia kata. Maka yang demikian itu, saya ni nak turut mazhab qaul qadim, perkataan qaul qadim, perkataan qadim, ataupun saya ni nak taklid mazhab yang lain, hak kata boleh buat Jumaat tanpa cukup 40. Maka yang demikian itu sahlah Jumaat di atas qaul itu, di atas pendapat itu. Maka jadilah hamba ni sembahyang zuhur kerana nak memeliharakan khilaf ulama yang tidak mengesahkan dia kan solat Jumaat kurang daripada 40. Jadi saya pun ulang solat zuhur sekarang ni. Sebab apa? Sebab saya nak jaga pendapat yang kata tak boleh, tak cukup 40, mesti kena cukup 40. Sedangkan saya nak ikut pendapat yang kata kurang 40 boleh. Pendapat ni lemah. Jadi hak muktamad tak boleh. Jadi manakala saya buat dah tak cukup 40 ni saya buat juga salat Jumaat. Saya nak jaga, nak memelihara hak ulama kata mesti kena 40 solat Jumaat. Lalu tu saya pun solat zuhur setelah daripada saya solat Jumaat. Yang solat Jumaat saya tadi tak cukup 40. Nak jawab macam mana pula? Lalu tu katanya, kata Syekh Daud, maka jawab katanya begini. Nak jawab bagi perkataan tadi itu begini. Adapun taklid akan qaul qadim, nak taklid pendapat qaul qadim bagi mazhab Syafi'i hak seketika mana fatwa Imam Syafi'i di Iraq tu, maka adalah qaul qadim yang mengatakan tu bukan mengata. Adapun taklid akan qaul qadim, maka adalah qaul qadim yang mengatakan sah 3 orang atau 4 orang wajib Jumaat itu tu boleh nak mendirikan Jumaat tu. Hak ni khilaf ulama weh. Khilaf ulama kat situ tu. Khilaf macam mana? Ada ulama yang menyabitkan qaul itu daripada imam mazhab kita Syafi'i. Maknanya, dan boleh kita tambah kat situ, ada juga ulama yang kata tak ada pun pendapat tu. Dalam masalah qaul qadim ni, Imam Syafi'i berfatwa di Mesir ni, yang kata Mesir pula dah, di Iraq ni, yang kata boleh kurang daripada 40 ni. Pendapat ni ulama kita hak dalam mazhab Syafi'i itu sendiri berselisih. Ada ke tak ada perkataan ni? Iya ke tidak perkataan ni? Imam Syafi'i kata begitu betul ke tidak? Ada ke tidak? Wujud ke tidak?
Situ tu berbahadah di antara ulama Imam Syafi'i ni. Pendapat ulama-ulama hak di bawah ni. Dok berkhilaf dah, ada ke tidak ada, maujud ke tidak ada pendapat tadi. Ada kata tidak ada kata ada kata tidak ada kata ada. Begitu pula masalahnya. Lalu tu. Dan jika fardukan, kalau kita buat-buat kata sabitnya kau itu mazhab Syafi'i, ada pendapat tu, pendapat hak kata boleh buat Jumaat kurang daripada 40. Lalu tu kalau kita kata adalah, buat-buat kata memang ada pendapat tu, maka tempatnya, maka masalah tersebut harus itu, jikalau tiada, maka tempatnya harus itu, boleh itu, jikalau tiada di dalam dusun itu, kalau tidak ada dalam kampung tu, melainkan yang ada dalam kampung tu yang kurang daripada 40. Betul-betul tak cukup 40. Tiada yang lain, tiada dalam masalah yang lain. Kalau kata ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan boleh buat Jumaat, sah solat Jumaat kurang daripada 40, ini dalam rangka masalah di kampung tu memang tak cukup 40 orang untuk mendirikan Jumaat, tak cekak buat dah, memang begitu kampung tu, memang tak cukup orang kampung tu, baru boleh ambil pendapat ni. Kalaulah dengan maknanya di hari-hari minggu-minggu yang lain sebelum-sebelum ni cukup je 40. Hari ni je nak ulang nak ikut pendapat tu. Tu tak boleh gitu. Kena kekalkan di atas pendapat yang kena 40. Kalaulah dengan maknanya memang cukup 40 dalam kampung tu. Biasa-biasanya sebelum-sebelum ni Jumaat yang lepas cukup je 40. Dalam kampung tu pula ramai. Cuma minggu ni je macam mananya pakak tak keluar solat Jumaat. Ada berapa puak-puak kita ni? Ada 20 orang je ni. Biasa ramai penuh ni. Entah kenapa hari ni tak cukup ni. Tak apa, jangan risau. Kita ada pendapat Qaul Qadim. Dia pun buat. Saya iringi solat Zuhur sebab tu. Dia kata, jadi pada ketika itu tak boleh nak taklid Qaul Qadim tadi. Sebab apa tak boleh? Sebab dalam masalah Qaul Qadim yang mengatakan boleh tu, jika kampung tu memang tak cukup pada hakikatnya sokmo gitu. Senantiasa dulu-dulu pun hak sebelum-sebelum ni memang tak cukup 40, baru boleh ambil pendapat yang kata boleh tak cukup 40. Itu masalahnya. Tu dia. Baik. Maka pada ketika itu berhendaklah ia sembahyang Jumaat juga, maka haruslah taklid ia Qaul Qadim ni, jika betul tiada maujud 40 orang sekali-kali padanya, baru boleh. Kalau memang betul kampung tu tak cukup 40, maka adalah pada masalah ini kita jawab taklid itu, taklid hak tak cukup 40 tu, sungguhnya harus jua boleh, memang boleh, tapi tiada sunat. Tak sunat pun kita nak taklid mazhab ni pandangan yang qaul dhaif tu, tak sunat pun. Walaupun boleh tapi tak sunat. Bahkan tiada wajib taklidnya, taklid Qaul Qadim itu tak wajib pun kita nak taklid Qaul Qadim. Mesti maknanya seeloknya mengekalkan dengan pendapat yang kuat, iaitu mesti 40. Maka kita peliharakan qaul yang mengata, maka kita pelihara akan perkataan yang berpendapat tiada sah Jumaat, iaitulah pendapat kaum muktamad ni, dengan yang kurang bilangan 40 daripada 40. Lagi pula pendapat yang kuat kata haram mendirikan yakni mendirikan Jumaat kalau tak cukup 40. Hak ni kita jaga pendapat muktamad ni terlebih aula, lagi terlebih afdal. Ini lebih baik, lebih sayugia, lebih banyak pahala, lebih afdal. Lebih afdal, lebih terbaik
kita peliharakan daripada mengerjakan yang haram. Hak ulama kata tak boleh buat, daripada kita memeliharakan akan qaul yang mengharuskan taklid jua, iaitu qaul dhaif. Baik kita ambil pendapat muktamad, kata dia. Jaga pendapat muktamad lebih afdal daripada kita memegang qaul yang dhaif. Kau pendapat muktamad apa dia? Mesti solat Jumaat berjemaah cukup 40. Tiba-tiba tak cukup, jangan ambil kau dhaif. Jaga pendapat ni lebih afdal. Sungguh pun boleh, nak buat pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, harus dia kata. Dalam keadaan harus tu tak sunat ikut, tak wajib ikut. Hak baiknya kita jaga pendapat yang kata mesti 40. Habis kat situ. Lalu kata pengarang, dan adalah yang demikian hak bermudah-mudah dalam masalah ni orang yang memudahkan agama Islam. Padak dia bui. Dan adalah yang demikian itu, demikian yang tidak menjaga pendapat kaum muktamad ni, pendapat yang kuat ni. Orang ni sebenarnya orang yang memudahkan agama Islam ni. Buat-buat mudah dengan agama Islam ni. Sebab apa? Sebab tiada ia amrum bima'ruf dan nahyun anil munkar. Sebab apa? Sebab dia tidak ada konsep amrum bima'ruf nahyun anil munkar. Maksudnya apa? Maksudnya yang dia kata tadi tak cukup 40 ni sebab ada daripada kalangan ahli kampung dia yang tak pandai baca Fatihah, yang tak pandai solat, membuatkan tak cukup solat Jumaat ni. Sebab dia hak sepatutnya kita kena ambil orang-orang ni orang hak tak pandai baca Fatihah, yang tak pandai solat ni, kena tarik dia supaya belajar amrun bima'ruf nahyun anil munkar. Tu maksud amrun bima'ruf nahyun anil munkar. Suruh kepada kebaikan. Apa kebaikan? Mu kena betulkan Fatihah kamu. Kamu kena belajar bab solat. Tak boleh kita wajib solat Jumaat. Solat Jumaat kena 40. Mu termasuk dalam 40. Sekarang ni sebab mu lah jadi puncanya tak jadi Jumaat ni. Wajib kita kena tegur dia. Itu amrun bima'ruf. Kena ajar dia. Kena didik dia. Kena pulihkan orang ni dulu. Daripada kita duk ambil pendapat-pendapat yang sebilangan daripada kalangan ulama yang kata boleh tak cukup 40. Ni hak amru bil ma'ruf, hak betulnya. Apa dia? Suruh dia solat dengan sah. Kalau tidak, kalau kita biarkan begitu, sampai bila nak sah solat dia ni? Nampak rupa solat, tapi Allahu Akbar, tak sah solat. Baik didik dia ni, ajar dia ni, mari mengaji begitu begini. Itu amrum bima'ruf kata dia, nahyun anil munkar. Maka demikian itu kita mengajak dia belajar ni. Maka demikian itu yakni tiada maka demikian itu yakni demikian kita tidak amar ma'ruf bima'ruf, apa amrum bima'ruf nahyun anil munkar ni, dengan bahawa kita tak ajak dia mengaji fardu ain ni. Itu dosa amat besar. Lagi balanya umum. Itu dosa tu satu dosa kepada kita yang pandai. Kita tahu dia ni duduk ngak. Kewajipan atas kita tolong dia. Kewajipan atas kita amrun bil ma'ruf tu, tolong dia. Nahyun anil munkar, cegah dia daripada masuk neraka tu. Tarik dia. Dan kalau kita tak tarik dia, bala Allah Ta'ala ni, dia bukan pergi, hak ni tak kena ni. Sebab apa tak kena? Dia ni orang berjuru, orang baik. Dalam kampung ni, hak ni je, hak tak solatnya. Dia tak kira begitu. Umum bala ni. Pakai dang semua sekali. Hak berjuru, hak solat ke tak solat, kira habis. Dia bukan kata tsunami, nak mak contoh lah. Bukan kata tsunami dia pilih. Ni berjuru, pusing kat ni pula. Bukan yang pakai gigi seluruh. Dia macam tu. Kalau kata banjir semua kena. Contohnya. Nak menceritakan bahala ni, dia tak pilih-pilih. Bala ni turun sebab apa antaranya? Ni sebab orang yang tak semayang.
Tak semayang tu apa? Saya solat. Solat kamu tu tidak sah seperti orang yang tak solat. Jadi bala akan turun terhadap orang yang tak solat. Jadi kita ni solat. Dengan kita kena. Tu bala dia umum, dia kata. Bala tu umum. Oleh kerana itu, kata pengarang rahimahullah ta'ala, maka wajiblah atas orang yang kuasa daripada raja-raja dan hulu balang. Nak azan dulu boleh juga ni. Kita nak habiskan kitab kita sikit ni, tajuk dia. Kalau tidak, kena ulang balik bulan depan. Minggu akan datang. Sedikit lagi dah, kita ambil masa sikit.
Rasulullah. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatu al-qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضعف المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى, maka wajiblah atas orang yang kuasa. Siapakah orang yang kuasa? Daripada raja-raja, daripada pemimpin-pemimpin dan hulu balang, daripada kalangan maknanya hulu balang ni maksudnya kalau kita sekarang jabatan-jabatan agama lah. Dan lainnya, siapa lainnya? Ketua kampung, imam, contohnya. Wajib apa? Wajib bahawa menyuruh mereka itu yang tak pandai solat tadi tu, wajib kena suruh belajar. Wajib suruh tu dengan dikerasi, dengan secara paksaan. Kena belajar ni. Tu kena begitu. Dan dengan menakuti akan mereka itu orang yang tak belajar. Dan jikalau dengan perang sekalipun. Sebab apa? Kerana mereka itu orang hak tak belajar ni. Tak belajar bab solat ni, solat dia tu tak betul ni. Pada hukum syarak, ia meninggalkan sembahyang. Nampak seperti solat, tapi solatnya tak sah. Seperti orang yang tak solat. Seperti orang yang tak solat. Kerana mereka itu pada hukum syaraknya dia tu meninggalkan sembahyang. Kerana sembahyang dia tiada sah sebab tidak tahu rukun sembahyang, ataupun sebab tiada kena huruf Fatihah bacaannya, maka tidak sahlah solat dia. Padahal tiada belajar mereka itu, sedangkan dia tak belajar, maka tak sah. Dan berdosa oleh segala orang yang kuasa, dan berdosa oleh segala orang yang mampu, orang yang kuasa. Berdosa atas kita ni, siapa kita tadi? Raja-raja tadi itulah. Raja-raja, imam, ketua kampung, yang menguruskan agama ni berdosa. Tiada. Ada tiada tu. Ada tiada. Berdosa oleh orang yang mampu, yang ada kuasa, tiada menyuruh mereka itu orang yang tak pandai solat ni. Tak suruh, tu dengan tu, bukan ia tu. Itu banyak baiki tu sikit tu. Ia tu tukar dengan. Dan berdosa oleh segala orang yang kuasa. Berdosa kalau tidak menyuruh mereka itu orang hak tak pandai solat ni dengan belajar. Berdosa kita kalau tak suruh dia belajar. Dan wajib atas orang yang tahu. Wajib atas orang yang tahu, yakni tahu tentang solat, betul tentang bacaan Fatihah dan lain-lain. Bagi kita orang hak tahu ni, wajib atas kita mengajar mereka itu. Sebab apa kita wajib mengajar dia? Kerana terhenti. Kerana tu bukan kawan. Kerana terhenti sah Jumaat dengan dia, dengan orang yang tak solat Jumaat, orang yang tak pandai solat tadi. Sebab kira sah Jumaat nak bilang 40 ni sebab dengan dia kena ada. Maka sebab itulah wajib atas kita yang tahu kena ajar dia tentang solat ni, supaya sah sembahyang dia. Bila sah solat dia, maka sahlah Jumaat yang kita dirikan. Maka wajiblah pula. Maka kata pengarang kita, maka inilah kalau kita tak suruh orang ni belajar, inilah setengah daripada sebesar-besar mungkarat, sebesar-besar perkara-perkara yang dosa. Inilah sebesar-besarnya. Kita tak suruh dia belajar ni, lemah dia di atas dunia ni, maka tiada diuzur pada kita meninggalkan dia kan belajar. Tak diuzur pada kita untuk kita tarik dia supaya dia belajar, dengan bahawa kita mesti ajak dia supaya dia belajar bab solat ni. Dan tiap-tiap orang yang tak ikut, tiap-tiap orang yang kita suruh dah dia solat, dia belajar bab solat, tiba-tiba enggan dia, maka wajiblah oleh raja-raja, wajib atas raja, pemerintah,
menjanji seksakan mereka itu dengan perang dan lainnya. Wajib atas raja kena ambil dia letak dalam penjara ke, kena denda ke, ni sebabmu tak pandai solat ni, aku nak denda kamu RM1,000 sehari ya, contohnya. Wajib atas raja-raja, itu misal. Maka wajib kita marahkan akan mereka tadi, orang hak tak pandai solat dan dia tak mahu belajar ni, sehingga marah. Wajib kita kena marah dia. Kena marah dia tu seperti kita marahkan orang yang membinasakan harta kita. Kalau orang buat rosakkan harta kita, kita marah. Ni orang yang tak belajar bab solat ni, yang solat dia tu tak sah, nampak rupa seperti solat tapi solat tidak sah ni, wajib kita marah seperti kita marah orang yang telah merosakkan harta kita. Bahkan kata dia, lebih lagi kena marah, lebih daripada tu lagi. Maka tak kala itu habis kat situ. Marah, kita kena marah lebih daripada tu lagi. Ini nak menceritakan betapa besarnya solat. Sebegitu rupa. Nah, kena dia ni, kita kena didik dia supaya dia belajar. Kalau kita tahu, kita kena ajar orang ni hak tak tahu. Sampai begitu sekali nak suruh semua pakak-pakak solat. Apatah lagi kita sekarang ni sempena di bulan Rejab ni, bulan sembahyang. Pakak-pakak didiklah. Apatah lagi, iaitulah ahli keluarga kita. Kita tengoklah, kena ceklah sedikit sebanyak isteri kita ambil air sembahyang macam mana. Anak-anak kita kena ceklah. Ni cuti-cuti ni, cek anak kita. Ajar dia bab solat supaya betul solat dia. Jangan kekalkan solat tu dalam keadaan yang salah. Dia anggap diri dia telah solat walhanya tidak solat. Na'udzubillah. Mesti berdasarkan dengan ilmu. Maka tak kala itu, wallahu a'lam wa ilmuhu wa azam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.